Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita sebenarnya sering bercakap mengenai soal kesihatan apabila kita dilanda pandemik COVID-19. Tapi soal kesihatan kewangan juga merupakan sebahagian daripada kesihatan mental. Sebab, Hakim, kalau masalah kewangan ni melanda, ia boleh bagi kesan kepada banyak perkara juga. Dan disebabkan itu jugalah kami bawakan tajuk ini di Awani Pagi dalam Awani Pagi hari ini untuk beri kesedaran ataupun peringatan kepada kita semua dalam menguruskan soal kewangan. Jadi bila cakap pasal kewangan ini, dia melibatkan soal emosi dan rasionalisasi. Dua C. Takut dia jadi C. C apa? C dia. Tapi kali ini kita nak bagi tips kewangan atau pengurusan kewangan bagi mereka yang single, sedang bercinta, dilamun cinta. Memang eloklah kalau kepuasan yang kami akan bawakan sebentar lagi ni dijadikan sebagai panduan. Tahu Hakim? Baiklah, Baik, kakak. Sebab kita tak naklah nanti orang cakap sibuk jaga jodoh orang sehingga diri merana, sehingga cinta itu menjadi beban, lebih teruk ia menjadi beban kewangan. Okey, baik, kita nak bersama dengan penulis buku kewangan Dr. Azizul Azli Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Hakim. Selamat pagi. Baik, Doktor, biasanya Hai, apabila kita cakap mengenai soal relationship ataupun perhubungan ini, kita biasa dengar perkataan toxic relationship. Tapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Ada cabang-cabang toxic ni tu. Yang apa yang doktor masukkan dalam buku doktor apabila doktor menulis mengenai toxic financial ship? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hakim. Terima kasih Gigi, Awani. Saya bila saya tengok lately ni, kebelakangan ni ramai orang start menulis tentang toxic relationship dan sebagainya. Saya rasa ada beberapa benda juga toxic yang kebanyakan daripada kita ni tak sedar. Sebab apa? Maklumlah, cinta itu buta. Perasan ni tak? Orang selalu sebutlah cinta itu buta. Dan saya pun tak tahu daripada mana sejarah perkataan cinta itu buta. Dia bukan buta mata je. Kadang-kadang kita buta hati dan sebagainya. Saya senaraikan 4 benda je. Ciri yang mudah tu untuk panduan Hakim lah. Okey, yang pertama, pasangan kita boros. Dan kita menjadi tempat dia selalu menggunakan duit kita. Dan kita maklumlah tadi kan, kita kata kita ni cinta dan sebagainya, maka kita akan bagi. Dan dia antara ciri dia apa tau, pasangan kita ni dia start buah hati kita ni, dia banyak bercerita tentang masalah-masalah. Dan masalah dia tu bukan masalah negara, politik, bukan. Masalah dia semua berkaitan dengan kewangan. Duit, gaji kena potong, orang pinjam. Jadi dia punya rutin dia adalah banyak masalah tentang duit. Yang kedua apa? Kita ni dimanfaatkan secara terus-menerus. Kalau kita perasan kan? Kejap-kejap dia pinjam duit, kejap-kejap tambah kota. Boleh tak order makanan untuk I? You sayang I. You kena order makan. Maka benda ni berlarutan. Dan almost setiap minggu kita order. Yang ketiga apa? Selalu berhutang dan kita bayar hutang dia. Dia ada hutang. Tetapi sebab kita suka, kita sayang dekat dia, kita start bayar hutang dia. Sebab apa? Nak buktikan kasih sayang dia. Dan yang keempat apa? Akhir sekali kita mula membeli dan bayar keperluan dia. Hakim orang yang handsome macam ni. Dia kadang-kadang bila pasangan kita masuk ke Guardian, ya Allah sayangnya, ataupun ke drugstore ni lah, kita senang sebut. Orang pernah buat joke, dia kata kita kena azan dekat luar, kalau tidak dia lambat keluar. Jadi kita mula beli keperluan dan benda ni start jadi rutin. Perasan atau tidak? Okey, dan mula ada perjumpaan dating tu dah jadi rutin, dah kena beli barang dan sebagainya. So hati-hati. Kurang lebih saya senaraikan 4 ciri yang kita boleh senang faham. Kita tengok ke mana arah hubungan kita ni toksik ke ataupun tidak dalam financial. Doktor, adalah lumrah. Ini tak tahulah kalau lelaki lain kan. Tapi mungkin Gigi pun sama. Kalau kita sayang, kita tak kisah pun nak belanja untuk dia. Tapi adakah sebabkan rasa sayang tu sebab it's okay, anything for you, sampai kita boleh bergolok gadai ni? Dekat mana sebenarnya orang kata apa sempadan dia tu, doktor? Macam mana nak sedar sebenarnya kita Macam ni? mana kita nak perlu start risau ni bila kita sebenarnya dah masuk ke arah toxic financial ship? Okey. Dia betulnya. Dia sebenarnya betul macam Hakim kata tadi tu. Sebenarnya bagi apa saja hubungan yang melibatkan emosi, tu saya selalu sebut tadi, ada rasional dan dia ada emosi. Benda yang melibatkan emosi ni dia susah nak dapat satu garis yang jelas. Dia ada satu grey area kan. Kita ni kena beli barang kepada dia ni sebab kata sayang, takkan nak beli pencuci muka satu pun berkira kan. Dia macam tu.
pada saya kan untuk bercerita tentang kita suka sayang, saya rasa benda ni tak boleh timbul pun, tetapi dia perlu ada satu grey line ataupun satu batas yang jelas bahawa orang sedang guna aku ni kena sedar, kena tampar diri sendiri, kena hentuk kepala sedikit bagi kita sedar ni. Nombor satu apa? Kita mula buat hutang untuk pasangan kita. Itu grey line dia. Maknanya dia kita dah start buat hutang ni. Hutang ni sebenarnya untuk siapa? Kita apply loan, buat loan, tapi untuk pasangan kita. Tapi sekadar kita guna belanja untuk pasangan kita tak ada masalah. Yang kedua kita apa? Kita mula bagi pinjam dan wang tu secara berulang-ulang. Minggu ni dia pinjam, minggu depan dia pinjam, janji nak bayar yang bulan depan, tahun depan, dan 16 tahun dah ni. Couple. Anak dah pergi sekolah dah. Ya, kalau ada anak tu dah pergi sekolah dah kan. Tapi kita masih lagi punya. Yang ketiga apa panduan kita? Kita berkorban keuangan sehingga mengganggu keperluan asas hidup kita. Okey, contoh selama ni kita beli barang keperluan kita dan sebagainya. Saya mulai sekarang dah tak boleh beli dah 20 boxer tiap-tiap bulan. Kena beli 2 lai je boxer sebab pasangan buah hati saya ni tiap-tiap bulan dia minta beli lipstick. Contoh. Maksud dia apa? Maksud dia kita ni dah mula kurangkan keperluan kita untuk pasangan kita. Makna dia kita kena start berhati-hati bahawa kita ni sebenarnya dipergunakan ataupun sedang digunakan. Begitu. Ya, itulah red flagnya, doktor. Itu antara ada banyak lagi sebenarnya red flag ni. Saya nak tanya pasal red flag tu juga, doktor. Mungkin tanda-tanda amaran yang menunjukkan seseorang itu berada dalam keadaan toxic financial ataupun mungkin apa perkara-perkara yang perlu kita jaga ni dalam oleh seseorang individu. Yang saya tahu pertama nama kita tu kena jaga kan. Penjagaan apa lagi yang kita perlu jaga ni sebenarnya untuk kita bagi sempadan dalam sesebuah relationship tu? Okey, thank you Gigi. Dia sebenarnya saya pernah tulis juga sebelum ni. Saya pernah pesan juga kita ni bila kita kenal seseorang, janganlah tanya kepada pasangan kita soalan-soalan yang simple sangat. Hakim, you sayang I, berapa besar sayang you pada I? Saya rasa soalan-soalan tu zaman dulu boleh lah kot. Kita start tanya. So kita olah, kita mula tanya soalan-soalan yang kompleks sikit. Bila kita dah mula suka, sayang, dah bercinta. Nombor satu, saya pernah pesan, selain daripada tadi Gigi cerita pasal red flag tu, ada beberapa soalan. Nombor satu, start mula tanya juga kepada pasangan kita ni, apa yang dia faham tentang pelaburan, berapa banyak gaji dia. Kita kena start tanya apa hutang yang dia ada, hutang PTPTN selama ni dia bayar ataupun tidak. Contoh kan. So at least kita boleh tahulah tulis hutang apa yang dia ada. Rupanya dia ada hutang personal loan contohnya RM500,000 gitu. Kita boleh tahu kan. Once kita start kahwin, hutang tu akan jadi hutang bersama. Kita nak ke tak nak akan jadi hutang bersama. Tak kisahlah pasangan kita lelaki ataupun perempuan, kita akan start terima. Itu sebagai hutang sama. Okey, apa red flag yang Gigi mention tadi? Antara benda dia satu saya nak pesan. Nombor satu, kita boleh tengok gaya dia lebih daripada gaji dia. Kita tengoklah. Kita boleh agaklah kalau gaji dia RM5,000, gaya dia sepatutnya takat mana, kita boleh buat calculation. Kalau gaji lebih-lebih daripada gaji, so hati-hati. Yang kedua, ramai orang start cari dia. Kejap-kejap ada orang ni hutang. Nombor tiga, saya selalu pesan, habit ni selalu berlaku, orang rajin tukar nombor handphone. Kejap-kejap tukar nombor handphone dan sebagainya. Dia kadang-kadang bukan orang cari pasal hutang dia, mungkin sebab girlfriend dia ramai. Kena tukar kan. Yang keempat, dia ni agak misteri bab kewangan. Semua benda dia menjadi rahsia. Bab kewangan ni, padahal kita ni pasangan dia dah suka, sayang kita, at least adalah benda-benda yang kita boleh share dengan dia. Yang kelima apa? Dia tak ada pekerjaan yang tetap. Dia suka lompat kerja. Lepas satu kerja dia lompat. Kejap-kejap lompat. Tak best. Bos ni boleh tiap-tiap hari kena datang kerja. Orang bagilah cuti 5 hari, kerja 2 hari. Ada saja benda yang dia komplain. So hati-hati dengan benda-benda ni. Anti dengan yang keenam saya kongsikan apa? Anti dengan semua produk kewangan. Apa saja produk kewangan? You cerita pasal unit trust, pasal pelaburan, pasal bertakaful, pasal apa lagi? Pasal ASB, tabung haji, semua dia tak suka. Dia kata ini semua dunia ni. Ini semua dunia. Yang ketujuh apa? Dia tak berminat. Bila kita cerita tentang aset, kita kena start beli rumah awal. Kita plan nanti kita kahwin, I akan beli rumah dekat dengan office you. Dia tak suka. Dia tak suka benda-benda macam tu. Yang ke-8, rajin tukar kereta. Dan sekali yang ke-9 saya senaraikan yang macam Gigi kata tadi, kalau kita dapat, benda ni paling bagus lah untuk kita tahu sama ada pasangan kita ni, calon suami, calon isteri kita ni, rekod sikris dia ni teruk sangat ataupun tidak, ataupun dia ada blacklist. Saya rasa kalau rekod dia teruk ni paling kurang 6 bulan je kita boleh repair. Tapi kalau ada blacklist ni, dia makan masa bertahun sikit lah untuk
kita perbaiki keuangan kita tu. Itu antara red flag lah yang kita boleh berhati-hati dan berjaga-jaga. Doktor, bercakap pasal rekod secret dan juga blacklist tu kan, perlukah pasangan ini untuk cek kalau kita tengah dating tu, perlukah kita ambil maklum tentang perkara itu? Ataupun kalau sebab bukan apa doktor, takutlah kita ni apa, bila kita ni berkawan, kenang-kenangan lelaki atau perempuan, bila tanya macam you rumah dah habis bayar, hutang study dah habis bayar, nanti takut kita di label sebagai ada rekod secret tak? Takut lari pula kan? Takut kita ni dikategorikan sebagai shallow ataupun dia macam kenapa ni tanya-tanya macam ni, sebab ada bagi setengah ni orang katalah perempuan jangan ditanya umurnya, lelaki jangan ditanya berapa pendapatannya. Takut ini isu yang agak sensitif sikit doktor, sebab silap tanya shallow tapi sebenarnya penting. Jadi macam mana kita nak approach, nak tanya macam Gigi cakap tadi, macam mana kita nak approach pasangan mengenai keadaan ataupun financial status mereka waktu tengah sesi berkenalan ataupun dating ini, ataupun bahasa Arab dia ta'aruf. Gitu. Ya, betul. Dia dalam proses ta'aruf ni banyak benda lah. Kalau kata kita sekadar kenal waris keluarga dia, macam tadi itulah kita start cerita ciri-ciri, dia pun dah start berani pinjam duit kita dan sebagainya. So maka kita boleh mula bertanya dan mengambil tahu. So bertanya dan mengambil tahu ni dia ada beberapa cara lah. Tak semestinya kita kena tanya dia, okey minta IC, kita nak semak secret record. Mungkin dia tak bagilah kalau macam tu kan. Tetapi bergantung kepada bagaimana kita approach pasangan kita tu. Dan Hakim mention tadi sangat baguslah, betul lah. Ada orang benda ni sangat sensitif. Perempuan dia ada dua benda yang kita jangan tanya. Nombor satu, jangan tanya berat badan dia. Nombor dua, jangan tanya apa tu gaji dia. Jangan tanya umur dia. Lelaki jangan tanya pendapatan dia. Betul. Tetapi untuk mengelak daripada kecederaan-kecederaan yang teruk dalam sebuah perkahwinan, sebaiknya kita start tanya awal supaya proses takruf tu berlangsung dengan baik dan lebih sempurna lah, supaya kita tu tak timbul isu-isu di belakang hari. Kita rasa menyesal, ya Allah kan, hantaran 10,000 rupanya hutang dia 100,000 kita kena tanggung. Contoh macam itu kan. Jadi benda-benda macam tu kita perlu ambil tahulah dalam pasangan kita tu kan. Ya. Sebab itulah saya pernah senaraikan dulu kurang lebih ada 10 soalan mudah lah kita tanya pada pasangan kita. Contoh, baby, you nanti kalau kata kita kahwin nanti, berapa nafkah yang you nak bagi dekat I? Soalan tu mungkin agak susah untuk dijawab sebab dia pun tak pernah fikir pasal nafkah kan. Dia bayar PTPTN pun kadang-kadang bayar, kadang-kadang tak bayar kan. Tapi dekat situ kita boleh identify dia, sama ada dia ni orang yang sangat concern about duit ataupun tidak. Kalau dia kata, you kerja, I kerja, masing-masing ni tanggung lah. Maknanya kita boleh baca sesuatu bahawa dia bab duit ni sebenarnya dia agak personal. Dia duit kita. Maknanya dia nanti kalau kata kahwin nanti siaplah, bersiap sedialah kita. Tetapi kalau dia seorang yang dia faham, dia mungkin tak akan cerita jumlah berapa dia akan bagi. Dia akan buat secara struktur. Contoh, tanggungjawab seorang suami, suami dia kena bagi nafkah kepada isteri yang pertama. Yang kedua kepada anak yang kedua. Yang ketiga kepada siapa? Ketiga kepada bapak dia, bapak. So kalau bapak masih ada, so yang keempat siapa? Keempat baru kepada mak kita dan sebagainya. Maknanya dia secara struktur dia tahu. So kita akan fahamlah, maknanya dia seorang suami yang soleh untuk kita jadikan calon seperti Hakim ni. Contoh. Alhamdulillah. Tulis Hakim tu semua tu. Saya ambil nota ni, doktor sebut ni saya duk pegang ni. Tulis notes apa. Kan? Ini kriteria untuk gadis-gadis di luar sana approach saya lah. Penting tu apa yang dicakap oleh doktor, sebab nanti lepas kahwin tak adalah terkejut pula. Ya Allah kan, hutang rupanya. Cuma doktor, banyak lagi kita nak bincang sebab ni tadi doktor sebutkan mengenai tanggungjawab lelaki ini. Kebanyakan lelaki ringkasnya kata beras kita beli. Itu istilah dia kan. Tapi ini nasib juga baik jauh. tapi ini juga penting untuk kita bicarakan, kerana kadang-kala apabila perkara-perkara yang doktor sebutkan tadi tak dibincangkan lebih awal, sampai ke tahap perhubungan itu dah macam dah sayang sangat ni. Dah sayang sangat, tak boleh nak lepas apa pun, tak kisahlah. Mungkin blacklist ke, kena kejangan bank negara ke, apa masalah kewangan pun tak apalah, demi cinta ku turuti jua. Perkara ini kita nak sambung bincang. Kita kena berhenti rehat sebenarnya, Gigi. Ya, betul. Seronok sangat borak ni, takut lupa masa. Kita kena rehat sekejap je, kita kembali selepas ini.
Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kami masih membincangkan mengenai bila cinta jadi beban kewangan. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Azizul. Dr. Azizul, macam Hakim bagi contoh sebelum kita berhenti rehat tadi, ramai beberapa wanita, saya tak nafikan jugalah, ada yang pejam mata, tutup mata bila tahu beberapa masalah kewangan yang dihadapi oleh pasangan. Sebab kita kalau tengok laporan-laporan dalam akhbar pun cakap mengenai scam, kisah-kisah scam cinta ni pun. Love scam itu juga pun dialami oleh wanita. Tapi kalau saya nak bagi contoh, setengah wanita ni dalam beberapa situasi percintaan dia tidak sedar ada tanda amaran tentang pasangannya. Kalau saya nak cakap contoh, seorang wanita yang bercinta dengan duda yang culas nafkah misalnya, mungkin sebab kurang ilmu tentang perintah nafkah atau hak wanita, buatkan wanita-wanita yang begini tutup sebelah mata. Mungkin doktor melihat bagaimana? Pertama, satu tu kita dah tahu dah, tu culas nafkah tu ada masalah dari segi pengurusan kewangan. Ini yang jenis yang tutup mata ni, doktor, yang ada red flag depan dia, tanda amaran di depan dia, tapi dia macam ignore macam tu, biarkan abaikan. Okey, terima kasih Gigi, Kim. Saya pernah tulis dan saya pernah ulas benda ni di sosial media jugalah, ya. Saya rasa sepatutnya ini saya pernah cadangkan juga kepada kementerian lah. Cantiknya kalau kementerian ada satu app ataupun ada sumber rujukan, ya, sama ada lelaki yang pernah berkahwin ini dia jaga tanggungjawab ataupun tidak, dan tetapi kita mendoakan orang lelaki yang pernah melakukan kesilapan, maknanya dia tak pernah jaga tanggungjawab, once dia kahwin yang baru dan sebagainya, dia menjadi seorang suami yang lebih baik. Tetapi soalan Hakim tadi, tanda-tanda amaran, betul. Dia ada satu istilah yang disebut tentang emosi. Dalam satu buku Psychology of Money, dalam buku dia bercerita tentang apa? Dia kata apa? Kewangan ni dia tak ada kena-mengena dengan kebijaksanaan. Tentang orang yang bijak pun orang akan tetap kena tipu. Orang yang belajar tinggi-tinggi pun tetap akan kena tipu. Sebab apa? Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh nafsu kita. Kita tak boleh kawal berapa banyak duit kita yang kita belanja dan sebagainya. So dia tak ada kena-mengena gitu. Sebab itulah love scam ni tak akan berakhir. Percayalah, tak akan berakhir. Sebab apa? Sebab bila kita berkaitan dengan emosi, manusia ni dia susah nak kawal diri. Berkaitan, ya Allah cantiknya beg tu kan. Tahun depan dia jumpa beg lain, cantik juga beg tu. Setiap tahun beg yang dia jumpa semuanya cantik. Sebab apa? Sebab emosi. Sama juga bila kita bawa isteri tengok rumah contoh, ya Allah bang cantiknya bang rumah contoh ni. Sebab itu saya selalu pesan dalam membeli sesuatu ataupun membeli harta tanah. Dalam harta tanah pun saya ulas benda ni. Perkara yang paling penting sebenarnya, kita nak beli sesuatu jangan beli atas dasar emosi, tetapi atas dasar rasional. Siapa yang akan bayar, macam mana proses membayarnya. Kalau kita rasa ya Allah cantiknya bang, matahari turun dekat sini petang-petang, romantiknya kalau beli dukung abang bawa ke Tasik, contoh. So kenapa benda ni berlaku? Ada kurang lebih 4 item saya senaraikan. Nombor 1, manusia ni dia cinta. Saya pun tak tahu, macam saya sebut tadi, orang sebut cinta tu buta, tapi sebenarnya tak adalah buta, tetapi hati pun jadi buta. Kita lupa banyak benda. Yang kedua, saya selalu cadangkan begini, once you love someone, belajar perkenalkan dia kepada komuniti kita. Komuniti kita ni siapa? Mak ayah kita, kawan, adik kita dan sebagainya. Sebab kita cenderung untuk tidak jadi rasional pada waktu tu. Kita tak rasional dah. Dia minta apa kita bagi, sebab apa? Ya Allah, susahnya nak dapat girlfriend lawa macam ni. Contoh. Susahnya nak dapat boyfriend. Okey, contoh. So kita jadi sangat tak rasional. So kawan-kawan kita ni dia akan nampak perubahan. I nampak you dulu datang bawa bekal untuk I ke office. Sekarang you tak bawa dah. Kan? Contoh. So kawan akan start nampak perubahan-perubahan yang berlaku kepada kita. Benda-benda ni berlaku. Banyak bertanya kepada kawan dan sebagainya. Okey, antara benda simple juga kita boleh tanya untuk kita tahu sama ada orang ini okey ataupun tidak. Kita boleh start bertanya. Kalau bagi wanita ni, saya selalu pesan juga, saya tanya, cuba tanya nafkah yang dia bagi kepada mak ayah dia berapa. Memang betul macam Hakim kata, benda ni agak sensitif untuk tanya, tetapi saya rasa dalam dunia hari ini, saya kadang-kadang saya bercerita kepada bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa kita lah, bangsa Melayu. Dia sangat terbuka dengan hal-hal yang melibatkan duit ni. Walaupun tengah bercinta ni, you dah ada apa? You dah ada kereta. Okay, I tak akan beli kereta, I akan fokus beli rumah. So, I akan tumpang kereta you. So tak timbul pun idea kata you sedang mempergunakan I, tak timbul isu tu. Tetapi because of kita toleransi, bincang secara betul. Okey, kita kahwin nanti anak nak berapa orang? I nak 12 orang anak. You gila pun nak 12 orang anak kan? Gaji kita 2,000 je. Okey. So makna dia kan kita kena start
terbuka. Dia bukan soal lagi zaman dulu, nanti orang kata apa dekat kita. Kita biarlah kita berkata sesama kita sekarang daripada rumah tangga kita porak-poranda selepas kita berkahwin. Okey, menariklah. Lepas ni saya rasa agak-agak orang tak mengata lah kalau saya buat kenduri jemputan online nak jimat. Itu mampu. Okey. Itu lebih bagus, Hakim. Bila nak jemput tu, Kim? Bila? Nantilah. Okey, doktor. Tapi doktor, dalam masa sama, kadang-kadang kita ni lumrah lelaki suka dekat wanita cantik, benda cantik. Itu lumrah, itu psikologinya. Fitrah itu fitrahnya. Wanita pula mungkin melihat dari sudut keselamatan, perlindungan lelaki boleh berikan ataupun for some untuk sesetengah wanita atau mungkin lelaki marriage ataupun pasangan itu merupakan economic proposition untuk mereka. Tapi sekarang ni ada kriteria tertentu sebab kadang-kadang saya pernah lah berborak rakan-rakan dia menyatakan macam baik cari pasangan kerja government, senang dapat loan, senang terjamin segalanya. Jadi dari sudut mungkin ciri ataupun nak pilih pasangan ni daripada nasihat doktor, bagaimana kita nak melihat dari sudut keuangannya, kekukuhan keuangannya selain daripada ciri-ciri peribadi individu itu sendiri. Betul. Okey, terima kasih Kim. Perkara ini bukan saya pernah tulis saja, malah saya pernah berbincang dengan siapa tahu, dengan pelajar-pelajar saya, pelajar lelaki, pelajar perempuan. Saya juga pernah bersembang benda ni dengan anak saya. So orang kata baik tu sangat subjektif, cantik dan sebagainya semua subjektif, dan fitrah semula jadi manusia ni dia suka perkara yang indah. Tuhan jadikan benda-benda indah ni pun untuk manusia dan sebagainya. Tapi saya selalu pesan, saya kata dekat pelajar saya, saya kata jangan juga tuduh wanita yang mencari lelaki yang lebih stabil hidup dia sebagai materialistik. Jangan tuduh begitu. Sebab apa? Fitrah seorang wanita itu dia perlu dilindungi. Kalau mak ayah dia pernah sediakan dia sebuah bilik sebelum dia kahwin, dia rasa selesa, apakah nanti bila lepas kahwin dengan kita, dia akan duduk lebih susah. Dulu mak ayah dia ada sebuah kereta walaupun saga lama tu dan sebagainya. Bila start kahwin dengan kita, dia kena naik motor pula. Dia kena hidup balik. Sedangkan usia dia dah 20 tahun lebih dan sebagainya. Maka tidak adil untuk kita terus jump to conclusion bahawa dia tolak cinta kita sebab kita naik kereta lama saja. Saga buruk je. Ada orang lain naik kereta baru ke contohnya kan. Kita labelkan dia sebagai materialistik. Betul macam kita kata, wanita mencari sesuatu perlindungan. Apa yang boleh melindungi dia untuk masa yang lebih baik di masa akan datang. Sebab itulah bila diorang dewasa, takkan diorang nak patah balik kepada kehidupan yang bawah. Tetapi maka kita sebagai lelaki, saya selalu pesan kepada pelajar kita, maka kita sebagai lelaki jadikan ini sebagai challenge untuk kita berusaha sukses dalam hidup, jadi orang yang lebih baik supaya kualiti hidup kita itu menjadi lebih baik. Dan wanita juga, ni saya selalu pesan juga, wanita juga janganlah terlalu melihat ciri-ciri yang sempurna itu bahawa ada segala-galanya. Sebab kita kena tengok juga dulu, sebab tu saya selalu pesan, ayah dengan mak kita dulu kahwin, dia orang ada motor je, ada sebiji motor je, kereta pun mungkin belum ada lagi. Tapi hari ni kita tengok ayah ada 7 biji kereta dekat rumah, ayah ada 14 biji harta tanah. Contoh bermula dengan satu motor. Jadi kehidupan ini adalah satu kitaran hidup dengan syarat kita melihat pasangan kita ada tak ciri-ciri yang kita cerita tadi dari segi financialnya. Maksudnya sebab itulah Bill Gates pun pernah sebut dia tak kahwinkan anak dia kepada seorang lelaki yang kaya, tetapi orang yang ada mentaliti kaya. Sebab orang kaya yang tidak ada mentaliti kaya, akhirnya apa? Akhirnya akan habis juga. Duit tu akan habis, duit akan hilang, begitu sifatnya. Tetapi orang yang ada mentaliti kaya, walaupun dia bermula kehidupan dia dulu naik motor saja berdua dengan isteri dia celak peluk lah perut kan, sebab naik motor takut tertinggal dekat belakang kan dan sebagainya. Tetapi hari ini sebab dia ada mentaliti yang kaya, dia akan jadi lebih baik. Dan saya pesan gini juga, saya kata dekat lelaki yang baik, dia tak akan kata wanita yang baik akan hidup susah senang dengan dia. Saya selalu pesan itu. Tetapi lelaki yang baik dia akan kata apa? Dia tidak akan susahkan wanita yang dia suka dan dia sayang. Itu antara lelaki yang baik lah. Tulis Hakim. Ini patut jadi inilah ciri-ciri lelaki idaman kepada gadis-gadis di luar sana. Bukan hanya kerana macam dia mempunyai jawline yang tajam ataupun tinggi saja. Kadang-kadang itulah kita clouded judgement kita dengan sesuatu yang bersifat lumrah. Okey doktor, kita ada bahasa berbaki kurang 2 minit. Doktor banyak menulis mengenai kewangan ini. Bagaimana mereka di luar sana boleh dapatkan buku-buku doktor dan mengapa penting untuk individu bermula dari usia yang muda, sama ada yang nak berkahwin, nak berpasangan,
untuk menguruskan kewangan dengan baik, kerana pada waktu sekarang ini soal kewangan jadi sangat penting selain daripada soal kesihatan juga, kerana dia sama penting. Ada duit, sakit tak boleh juga. Sakit tak ada duit, lagilah susah kan. Betul. Terima kasih Kim. Saya seronok sejak media arus perdana mula melihat kewangan ni antara subjek penting. Perasan atau tidak Kim, zaman kita sekolah dulu, mak ayah kita hanya belajar bab kewangan ni Kim, masa bila tahu? Masa kita start mula kerja. Perasan tak? Bab kewangan mungkin peringkat sekolah dulu mak ayah bagi duit je kat kita. Ni duit sekolah, lebih nanti simpan. Masalah dia kita pergi sekolah tak pernah lebih. Sebab semua benda yang ada kat kantin kita nak beli. Tetapi dalam produk, dalam kita nak melatih orang tentang kewangan, saya nulis buku kurang lebih ada 7-8 buku tentang kewangan. Saya suka nak orang menjadi lebih baik. Lebih baik ni maknanya dia, kita selalu pesan. Saya pesan juga ke anak saya, duit, simpan, lebih baru belanja. Kita terbalikkan sikit, kita reverse sikit pada anak kita. So apa yang saya nak kongsikan ialah kita nak semua orang start, because of pandemic ini dia mengajar manusia bahawa simpanan adalah satu benda yang sangat penting. Kita tak sangka, dan hari ini kita ada virus baru dan sebagainya, ya, bahawa kita start hidup bahawa sebenarnya simpanan adalah simpanan, pelaburan, duit yang kita dapat ni perlu diuruskan dengan baik dan betul supaya kita ni menjadi orang yang sangat-sangat memberi manfaat bukan pada diri kita. Nombor satu saya selalu pesan, manfaat tu pada diri kita tetapi kepada orang di sekeliling kita. Kita tak menyusahkan siapa. Sebab itulah kita kena cari pasangan yang betul, yang baik dan sebagainya. Kalau nak membaca buku saya ni sebenarnya secara online pun ada, boleh dapatkan secara online di rumahbuku.my. Di situ kita labelkanlah. Ada juga kawan-kawan yang ambil buku, dia orang jual kat Shopee dan sebagainya, boleh dapat juga itu. Tetapi objektif dia sebenarnya kita nak semua orang, terutamanya pasangan-pasangan hidup lah. Once kita dah start kahwin, kita dah start, jadi inilah jodoh kita dan pasang niat bahawa inilah jodoh dunia akhirat kita. Kan? Maknanya kita rancang keuangan betul-betul dengan dia. Rumah nak beli dekat mana, kereta apa kita nak beli, kita comel untuk dia bawa ke pejabat, simpanan kita nak banyak mana. Penting. Itu sahaja. Baik, banyak sebenarnya tips yang diberikan oleh Dr. Azizul Azli Ahmad. Terima kasih Dr. Azizul. Mungkin di masa depan kita boleh lagi bersama dengan Dr. Azizul untuk tips-tips kewangan yang lain kepada lelaki dan wanita di luar sana. Gunakanlah panduan dan juga perkongsian yang kita bawakan pada hari ini untuk mungkin membentuk satu relationship yang sangat sihat, ya, lebih-lebih lagi dalam pengurusan kewangan. Baik, dengan itu sekian saja dari saya, Jijak Ahmad. Dan saya, Hakim Rahman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.